asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. So yang pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hajah Rozi yang telah menyediakan infrastruktur untuk program kita hari ini. Lepas juga pada Ustaz Rahim yang telah mau bersama-sama kita untuk program bahasa Arab ini, bahasa Arab Al-Quran basic ya untuk kita semua, dan juga pada haji-haji, tuan-tuan haji dan haji-hajah semua yang dapat bersama-sama kita pada hari ini. So at the moment kita ada 6 orang je lah ya. Ya. 6 betul Hajah, dalam ni memang 6 orang lah kan? Tak, kita ada 34 orang. Tuan Haji. Sekarang? Ya, sekarang kita ada 34 orang. Tapi dalam laptop boleh nampak semua, tapi kalau dalam phone ataupun dalam tab dia hanya terhad 4 atau 6 saja. Tapi you boleh slide kiri kanan tu memang participant ada, ataupun dekat bawah tu kita boleh tengok participant berapa orang. Oh yeah, now I can see. Yes, Dato' Nasir is here, Hajah Siti Hawa, Hajah Kasih Hawa. Ya, sorry I tak perasan tadi. Ramai ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Masuk. Ramai. InsyaAllah. Jadi Haji Razak pun ada, mudah-mudahan kita dah lama sebenarnya program ni, kita dah mula nak lama dah sebenarnya tahun lepas lagi. Because bila kita brainstorming, tim dakwah diketuai oleh Haji Sufian, bila kita buat mesyuarat dulu, kita buat strategi yang mengatakan bahawa satu daripada pelajaran yang haruslah kita yang especially yang lama-lama ni kena belajar adalah bahasa Arab, actually basic bahasa Arab. Maksudnya bila kita baca Al-Quran tu ataupun bila kita solat ataupun baca-baca doa, kita mula dapat tangkap apa yang kita baca. Walaupun kita tak dapat seluruhnya, tapi kita dapat tangkap sekurang-kurangnya about 50% atau 60% apa yang kita baca tu. Jadi mudah-mudahan solat kita akan lebih khusyuk. Dan bila kita baca Quran tu lagi seronok kita baca. Jadi itulah objektif kita sebenarnya, supaya mudah-mudahan dengan kelas ini kita dapatlah menambah ilmu kita, especially dalam bahasa Arab yang kita perlu. Sebab kata ustaz-ustaz ni, inilah satu benda yang actually yang kita miss for so long. Sebab bila kita baca Quran tu kita baca saja tapi kita tidak dapat menghayatinya dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kelas ini berjaya dan mudah-mudahan, dan kita di kelas ini ada interaktif ya. Jadi bila ada soalan kita just ask ustaz ataupun kita share among ourselves. You know, so this is the way to go lah. Sebab kita ni adult learning Adult learning ni kan santai. So kalau tuan-tuan, datuk-datuk dan datin semua nak minum kopi, you can go out and just go and have coffee, have tea and have it in front of the table, no problem. So it's adult learning. So we just free. We are all friends together here, sahabat-sahabat semua. Jadi insyaAllah kita just have fun in the learning. Have fun. Itu besar sekali, kita have fun, bukannya tension ya. Have fun insyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz Rahim dapat guide kita lah dalam pembelajaran ini. InsyaAllah. Saya rasa itulah yang tahap Ustaz sekali ya. InsyaAllah ya. So jadi saya serahkan pada Ustaz Rahim lah untuk memulakan kelas beliau ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh Ustaz. Boleh jelas tak? Jelas. Boleh, jelas. Ustaz, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, pertama sekali
kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT izinkan kita berkumpul pada pagi ini, dan di atas tujuan yang baik, niat yang baik untuk kita belajar asas bahasa Arab, kaedah, nahwu dan sharaf. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Roha, Nazim Haji Minun, dan juga Hajah Razia, dan juga beberapa rakan-rakan yang lain kerana betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Dan hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan untuk permulaan. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini, Allah SWT beri sedikit penambahan ilmu pada kita insya-Allah. Dan juga peserta-peserta yang ikut pada pagi ini, muslim-muslimat, saya pun tak pasti siapa yang ikut, siapa yang tak ikut, saya tak pasti. Jadi semua kita alhamdulillah dipilih oleh Allah SWT. Sebenarnya kita dipilih oleh Allah SWT untuk mengikuti program yang sangat memberi manfaat pada kita, khususnya untuk memahami bahasa Arab yang sekian lama kita tertanya-tanya pada diri kita. Kenapa kita tak boleh faham Quran? Kenapa kita tak boleh faham hadis Nabi? Kenapa kita tak boleh faham kata-kata ulama dalam bahasa Arab secara langsung? Contohnya apabila guru baca ayat Quran, kita dengar tu kita tak boleh nak faham secara langsung. Kenapa? Menjadi satu persoalan pada diri kita. Kenapa? Sebab apa? Tak lain tak bukan adalah kita tidak memiliki ilmu nahwu sharaf. Itu je punca dia. Kalau kita memiliki ilmu nahwu sharaf, ilmu yang kita nak belajar ni, maka insya-Allah kita akan faham ataupun kita akan memahami apa yang penceramah sampaikan, ustaz-ustaz atau kuliah-kuliah sampaikan, ayat Quran yang dibaca. Kita boleh faham secara sebidang lalu insya-Allah. Jadi atas dasar tu kita semua kumpul pagi ni nak belajar supaya faham Al-Quran, hadis Nabi, kalam-kalam ulama, dan juga selebihnya kita nak faham bahasa Arab yang secara umum insya-Allah. Baik, sebagaimana yang dikongsi oleh Tuan Haji Roha, nota-nota yang dia hantar kepada saya, iaitulah asas-asas untuk mengetahui nahwu ni bermula daripada kataan isim. Itu kunci dia. Jadi nak belajar bahasa Arab ni dia kena ada kunci dia. Setakat ni boleh dengar suara Ustaz? Menjawab. Boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh, jelas. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Okay, baik. Jadi bahasa Arab ni dia ada kunci dah. Bila ada kunci, kita boleh buka sendiri. Kita ada kunci, kita boleh buka sendiri. Maksudnya, bila kita belajar ilmu ni, kita boleh buka sendiri. Bila habis kuliah ke, habis kelas ni, kita boleh buka sendiri. Maksudnya kita boleh kaji sendiri, kaji. Oh macam ni makna dia, ini maksudnya macam ni, oh macam ni. Setelah kita mengaji ilmu ini. Kerana kita ada kunci. Jadi sebelum ni kita tak ada kunci. Bila ustaz yang ceramah kan, undang maghrib, undang subuh, bila mereka balik, kita pun dah tak boleh nak buka dah. Macam mana ayat ustaz baca tadi? Macam mana ceramah baca ayat tadi? Kita tak boleh buka dah. Itu yang menyebabkan kita mengaji, tapi kita tak tahu nak buka. Sekarang ni kita nak belajar mengenali kunci dan nak guna kunci itu untuk buka sendiri. Bukan maksud kita buka sendiri tanpa belajar. Maksud kita ada kunci dan kita belajar dengan guru, kita balik buka pula. Anak kunci ada kat kita. Kita boleh buka Quran, kita boleh buka dengan kunci yang kita miliki. Itu maksudnya. Okay, nak belajar bahasa Arab ni dia kena ada, dia kena mula dengan benda-benda yang asal itu isim. Kalau tuan-tuan kenal isim dan juga kenal fi'il dan kenal huruf, insya-Allah tuan-tuan akan lebih jauh memahami bahasa Arab selepas pada ini. Tapi yang mula-mula sekali tiga tu, isim, fi'il, huruf. Yang ni sangat penting. Kalau faham yang ni, insya-Allah boleh pergi lebih jauh lagi tentang pelajaran ni. Yang pertama sekali isim. Isim ni tuan-tuan puan, iaitulah nama bagi sesuatu.
Jadi sebenarnya kalau kita bincang ini tak habis lagi, tak habis. Mungkin saya baru sentuh 1-2 benda tentang isim tu. Sebenarnya dia luas sangat perbahasan. Tapi tak apalah, kita mula dulu. Isim itu adalah nama bagi sesuatu. Kalau tuan ada nota tu tulis. Buatlah buku catatan tu, buku konteng kita tu tulis. Apa yang kita boleh tulis, kita catat. Nanti kita susun balik kita punya nota-nota tu supaya tersusun maklumat kita. Isim adalah nama bagi sesuatu. Tak kira lah sesuatu tu makhluk-makhluk Allah yang besar macam langit. Bahasa Arab kata as-sama'u, bumi. Bahasa Arab sebut al-ardu, kan. Okay, kita ambil yang bagian lagi ni. Apa dia? Asy-syamsu, matahari, al-qamaru, bulan. Kata-kata yang saya sebut tu semua dalam Quran. Jadi tuan-tuan kena hafal juga makna perkataan yang disebut tadi. As-sama'u mana langit. Asy-syamsu mana matahari. Al-qamaru mana bulan. An-najmu mana bintang. Apa-apalah yang ada di langit itu, tuan tengok dalam kamus bahasa Arab, perkataan-perkataan makhluk-makhluk yang ada di langit, yang dalam bahasa Arab, semua tu adalah isim. Fokus kita, tajuk kita adalah nak kenal isim, dan semua yang saya sebut tadi tu adalah isim. Okey, setakat tu boleh faham kan? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah, baik. Jadi semua itu adalah isim. Termasuk juga makhluk Allah yang ada di bumi. Kita boleh senarai banyak. Banyak. Al-ardu, asy-syajaratu, dan as-samaku. Apa lagi? Kalau kenderaan as-sayyaratu, rumah al-baitu, masjid al-masjidu. Tuan-tuan nak kena cekap tulis. Kalau pandai tulis Jawi, lagilah senang dapat ilmu. Tulis Rumi pun dapat juga, tapi yang lebih istimewanya tulis dalam tulisan Jawi atau tulisan Arab. Cepat. Jadi nama-nama yang ada di bumi, benda yang saya sebut tadi, yang saya senarai itu, al-baitu, apa lagi, as-sayyaratu, al-masjidu, ad-dukan. Makna-makna dia tuan-tuan tahu dah, saya kata kan. Ad-dukan mana kedai, al-baitu mana rumah. Apa lagi, al-madinatu mana bandar. Madinah mana bandar. Apa lagi. Okey. Banyak nama-nama kata isim yang ada di bawahnya, di bawah. Kalau alat-alat pun sama juga. Alat-alat yang kita gunakan, alat-alat rumah kita, al-kursiyu, al-maktabu, apa lagi, semua tu. Dipanggil semua tu isim. Kita tengok perkataan tersebut dan tengok makna dia, semua tu adalah isim. Termasuk juga anggota badan kita, itu semua isim. Ra'sun, sya'run, kan. Boleh. Al-uzunu, telinga, al-anfu. Jadi kita mengaji ni biar kita mula daripada bawah kan. Tuan-tuan kena dengarlah. Allah sangatlah pelajaran kita. Kita nak perkenalkan daripada peringkat bawah. Nanti bila naik tinggi ni, kita dah tahu dah. Dulu kita dah mengaji peringkat asas sekali. Okey, anggota badan apa dia? Ra'sun, sya'run, anfun, udhunun, lisanun, sinnun, wajhun, ainun, batnun. Semua ada makna dalam bahasa Melayu kan. Tuan-tuan kena carilah makna tu. Cuma Ustaz nak sebut ni ialah itu adalah perkataan isim. Dia nama-nama bagi a'dha'ul jismi, maksudnya anggota-anggota badan. A'dha'ul jismi. Apa lagi? Yadun. Yadun mana tangan. Rijlun, kaki. Zufrun, mana kuku. Itu semua tuan-tuan boleh tengok dalam kamus tentang nama-nama a'dha'ul jismi, semua itu adalah isim. Berapa jenis dari isim kita belajar ni? Isim yang makhluk-makhluk Allah yang hebat, makhluk Allah yang ada di bumi. Kemudian nama alat-alat, nama anggota badan kita. Dan juga isim ini termasuk bilangan-bilangan yang kita bilang tu. Wahidun, isnani, salasun, arba'un, khamsun, semua itu adalah perkataan isim. Dia tak semestinya nama benda, tapi nama bilangan pun isim. Nama-nama hari pun isim. Kan? Ahadun, Ahad, Isnin, Selasa, semua itu adalah
isim. Nama-nama hari. Tak kira nama-nama pun, nama-nama hari kiamat. Ada banyak jenis nama-nama yaumul kiamat, yaumul akhirah, yaumul jaza, yaumul hisab. Semua itu adalah isim. Ini saya nak bagi faham apa dia maksud isim ni. Luas. Dia punya kaitan itu. Lagi nama apa lagi? Nama warna-warna kan, merah, putih, kuning, semua tu sebut dalam bahasa Arab itu adalah isim. Okey, setakat tu boleh faham ya apa dia isim? Tolong respon dia. Boleh. Boleh kan? Okey, alhamdulillah. Dan semua itu, perkataan itu semuanya ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Kemudian isim ni dia ada tanda-tanda dia. Dia ada tanda. Dia ada tanda dia. Tanda dia ada beberapa tanda. Kemudian yang pertama iaitu kalau kita perhatikan dalam Quran, yang dimulai dengan alif lam. Tuan-tuan kena kaji lepas ni, kaji dalam Quran. Sambil-sambil baca Quran tu bila jumpa kataan yang ada alif lam, itu semuanya isim. Bila dah jumpa tanda, jumpa perkataan, tuan-tuan mula nak cari makna, di situlah ilmu kita mula berkembang. Kan bila kita jumpa tanda, oh ini yang Ustaz kata ni isim ni. Tengok keadaan dia. Oh, Al-Quran, apa makna Quran? Minda kita mula terfikir nak mencari makna. Di situlah proses untuk mengetahui makna Quran. Jadi kita pun tengok, oh, Al-Jabalu, apa makna Al-Jabalu dalam Quran? Isim, Ustaz kata isim. Ada Al. Apa dia Al-Jabalu? Tengok kamu. Tengok kamu, oh bukit. Mula kita simpan makna. Al-Jabalu bukit. Baca lagi Quran. Baca-baca jumpa. Al-Qulubu. Al-Qulubu isim ni. Tentu nama sesuatu. Cari. Oh, Al-Qulub mana hati-hati. Mana hati lah. Itulah juga perkataan-perkataan lain yang kita jumpa dalam Quran banyak. Al-Huda mana petunjuk. Al-Bayyinah mana keterangan. Jadi semua itu perkataan isim. Okey. Jadi tanda yang pertama pada ni Ustaz sebut. Kena ada seorang dua respon ni tidak. Saya rasa macam seorang-seorang bercakap. Tanda yang pertama tadi apa dia? Alif lam. Okey. Kena ada seorang respon. Ada komunikasi dengan Ustaz. Baik. Tanda pertama nak kena isim iaitulah alif lam. Jadi tuan-tuan kena kaji dalam Quran. Dalam Quran ke, dalam hadis ke, dalam kalam-kalam ulama yang dalam bahasa Arab tu. Bila jumpa perkataan ni yang ada alif lam, itu adalah isim. Contoh yang kat depan ni pun dah banyak kita tengok. Ini apa ni? Ni isim ke apa ni? Isim demi. Sebab ada alif lam. Awak kan ni Pak Abang. Isim. Kata isim ada kan? Ada. Nampak al-insan. Alif lam. Kaji lagi. Ada tak? Ni isim. Ni isim. Kaji lagi. Ni isim. Alif lam. Nampak tak? Ni isim bil haq disambung dengan apa? Lepas tu alif lam. Ni isim. Ada lagi. Ini pun isim. Di surah Al-Asri ni pun ada berapa isim lah. Ada berapa jenis isim. Ni. Ini isim. Ini isim. Ya. Dia tak pernah isim. Pada surah Al-Asri pun dah ada berapa dah? Dah ada 6 perkataan isim. Ustaz, soalan Ustaz. Ya? Al-lazina isim juga ke? Al-lazina. Isim. Tapi dia isim. Oh, ganti Sebab tu nama tak diri. kata hari ni kita mengaji bab isim tak habis. Okey. Cuma yang Ustaz bilang tadi tu nama makhluk-makhluk Allah yang hebat-hebat, nama makhluk Allah yang di bumi, nama makhluk Allah yang alat-alat, nama alat-alat benda, kemudian nama anggota badan, nama bilangan, nama warna-warna, nama pihak kanan kiri, semua tu isim. Tapi yang ni Ustaz tak sebut, yang ni nama isim juga, isim mausul, tapi yang tu nanti dulu. Dia sejenis isim juga. Cuma sekarang ni tugas tuan-tuan puan,
Kenal perkataan isim yang ada alif lam. Kalau kaji dalam Quran jumpa banyak tak agak? Banyak. Oh, banyak sangat-sangat. Jadi semua ni adalah isim. Isim itulah nama bagi sesuatu. Dia bagi kata nama. Baik. Okey. Jadi tugas tuan-tuan puan ialah kena carilah perkataan-perkataan isim dalam Al-Quran. Masa baca Quran tu cari. Letak satu nota di tepi, sambil baca, kumpul perkataan isim. Kumpul. Dia mengaji ni dia kena bersungguh. Baru dapat. Kalau nak cuba-cuba, nak try, dia tak jadi, dia tak boleh. Dia kena azam pada hati, aku ni mesti nak belajar bahasa Arab ni sampai boleh, sampai faham. Kalau boleh nak jadi guru. Niat macam tu lagi luar biasa cara mengaji tu. Masa saya belajar dulu, guru saya beritahu, dia kata, masa mengaji ni kena niat menjadi guru. Selain daripada kerana Allah semua tak boleh tu yang paling asal lah. Tapi kena ada niat nak jadi guru. Bila niat nak jadi guru, cara mengaji tu memang luar biasa. Tuan-tuan akan bersungguh-sungguh, akan perhati apa yang disampaikan. Tuan-tuan akan tulis nota apa yang Ustaz cakap. Dia punya gaya mengaji tu gaya nak menjadi guru. Bukan gaya nak menjadi murid selama-lamanya. Okey, Ustaz. Bila kita niat mengaji tu untuk nak menjadi guru, maka cara kita mengaji tu bersungguh-sungguh. Kita akan buat sesuatu yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran tersebut. Baik, tanda isim tadi yang pertama adalah alif lam. Ustaz, saya dah tunjuk contoh dan kita pun boleh kaji. Baik, tanda yang kedua yang kena isim adalah ada tanwin. Ada apa tuan-tuan? Tanwin. Tanwin. Tanwin selalu sebut dalam pelajaran tajwid, tapi dalam nahwu pun kita sebut juga. Ada tanda tanwin. Tanwin tu dua di atas, dua di bawah ataupun dua di hadapan. Itu marah baris tanwin. Jadi dalam Quran memang banyaklah. Kalau di surah Baqarah tu banyak. Banyaklah. Kataan yang ada baris tanwin. Jadi bila mengaji ni nak kena kaji. Mungkin kita boleh buka surah Baqarah mula-mula tu. Saya nak tunjuk perkataan isim yang ada tanda isim itu baris tanwin. Yang alif lam tadi kita dah lagi dah tahu dah contoh dia. Banding dengan surah apa pun ayat apa pun semua macam ni lah. Yang ada alif lam tu isim. Kemudian yang ada tanwin, kita tengok surah Baqarah, surah pertama ni, ayat pertama sampai ayat kelima tu, iaitu perkataan hudan. Hudan tu adalah isim sebab ada tanwin. Hudan tu adalah isim. Dia kata nama. Walaupun dia bukan benda, dia bukan pihak, bukan nama anggota, bukan, tapi dia hudan, mana petunjuk, dia kata nama. Kata nama. Tentang makna itu tak apa kemudian. Kita nak kenalkan perkataan isim ada tanwin. Seterusnya apa lagi yang ada tanwin dalam muka surat tu? Nampaknya ada perkataan hudan je. Hudan saja. Okey, tengok yang muka surat satu lagi. Okey, banyak tu. Perkataan sawaun ada tanwin. Itu adalah perkataan isim. Jadi tugas tuan-tuan kena kaji perkataan isim yang tanda dia baris tanwin. Jadi ada banyak kerja rumah lah. Kerja rumah tu banyak. Mana nak kena cari. Kalau tuan-tuan mencari itu maknanya tuan-tuan bersungguh. Bersungguh dan memang niat nak jadi guru lepas ni insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Kalau niat nak jadi guru, jadi dia punya cara belajar tu luar biasa. Dia tak sambil lewa, dia tak leka, dia fokus. Sebab ilmu yang dia mengaji tu, yang dia kutip tu, yang dia kumpul hari ni tu, nanti dia nak sampaikan balik pada anak murid dia. Sebab tu dia bersungguh-sungguh. Dia tak mahu ketinggalan poin-poin penting yang disampaikan. Okey. Sawaun adalah isim sebab ada tanwin. Kaji lagi. Baru yang ketiga ada perkataan risyawatun. Risyawatun ada tanwin ni, ada tanwin isim. Azabun, azimun. Saya tunjuk contohnya, yang lain tu tuan-tuan kaji lah.
kataan maradun. Jumpa kan ayat 10? Jumpa tak ayat 10 tu? Kataan maradun. Jumpa. Cuba. Jumpa. Jumpa. Maradun. Maradun mana sakit. Sakit. Marad. Itu kataan isim. Bahasa Arab ni kalau maradun, itu pun isim. Kalau maradan, itu isim juga. Walaupun tanwin dia baris dua di atas. Kenapa berubah baris sekejap maradun, sekejap maradi, sekejap maradan? Itu disebabkan perubahan i'rab. Itu tinggi lagi lah. Mungkin siri yang ke 45 nanti insya-Allah. Okey. Jadi berubah baris itu pelajaran yang akan datang. Yang penting kita tengok perkataan itu ada tanwin, itu adalah isim. Maradun isim, maradan isim, azabun pun isim, alimun. Saya nak tunjuk contoh di muka surat ni je. Yang lain tu tuan-tuan kena gaji. Baik. Azabun, alimun, lagi apa lagi? Yang ada tanwin. Di bawah tu. Dah habis. Tak ada perkataan yang ada tanwin muka surat tu. Okay. Jadi contoh-contoh yang saya sebut tadi adalah contoh isim yang tanda dia adalah tanwin. Okay, setakat ni kita ngaji tanda isim berapa tanda? Dua. Pertama tanda dia apa? Alif lam. Tanwin. Alif lam. Okey, alif lam. Yang kedua tanda isim apa dia? Tanwin. Tanwin. Tu masya-Allah. Hari ni belajar beberapa minit dah boleh ilmu yang dia kira banyak sebab kita boleh kaji sebuah Quran dua tanda tu. Okey, tanda isim yang berikutnya. Boleh tak Ustaz bagi tanda isim berikutnya? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Tanda isim berikutnya adalah ada huruf jar. Yang ni kena fokus sikit. Ada huruf jar ataupun dipanggil huruf khafaf. Dua nama yang disebut berbeza tapi perkara yang sama. Hukum yang sama tapi nama je ada dua nama iaitu kadang-kadang disebut huruf jar, kadang-kadang disebut huruf khafaf. Ejaan jar, jaro, jim ra, jar. Ejaan khafaf, khafaf. Dia ada dua nama tapi perkara yang sama, itu huruf yang sama. Huruf dia ada 9 semua. Semua tu ada dalam Quran, kita perlu baca selalu. Ustaz boleh guna share screen tu Ustaz macam itu kita tunjuk tu. Share screen dekat komputer, dekat Okay. Mana kataan tu? Kalau Ustaz tulis macam mana Ustaz tulis dulu? boleh Ustaz. Boleh. Ustaz tulis lah. Memang Ustaz nak tulis tadi? Tak. Ini dah selesai. Tapi dah selesai. Okay. Nak kenal isim iaitu ada huruf jar. Huruf jar ni seperti mana? Min. Min. Banyak dalam Quran min. Min makna daripada. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Min makna daripada. Okay. Jadi kalau contoh dalam Quran kita kata contohnya minas samai. Nampak dah ada bersama dah. Itu yang penting tahu perkataan ni. Yang kita belajar tadi as-samai langit. Jadi bila bersambung dengan huruf jar, dia kena baca minas samai. Ini adalah huruf apa tadi saya kata huruf Rujak. ataupun dipanggil huruf khafaf. Itu dia. Rujak ataupun huruf khafaf. Dua nama tapi huruf yang sama. Ada 9 semua. Jadi min
Maknanya daripada. As-sama'i maknanya daripada langit. Fokus kita sekarang kita nak kenal isim yang ada huruf jar. Ini huruf jar, ini adalah perkataan isim. Selesai? Ini adalah perkataan isim. Dia kata nama. As-sama'i mana langit. Maksudnya ini adalah isim. Apa tanda isim di sini yang kita tahu adalah huruf jar. Dan cara tak langsung dekat perkataan ini ada tanda isimnya iaitu ada alif lam. Jadi yang mana tadi? Maksudnya ada berapa tanda? Ada dua tanda kat sini. Nampak? Kita nak gaji min je lah, min huruf jar, tiba-tiba ada alif lam. Jadi kita kira sekali lah, ini bukan isim, ini bukan isim, maka as-sama ini adalah perkataan isim. Itu nama kata nama, itu contoh yang sangat hebat, yang besar, itu lagi. Contohnya lagi. Minal apa? Minal mas. Okey, cuba baca. Minal Masjid. minal masjid apa? Kataan tak ada baris pun tuan-tuan boleh baca. Kenapa boleh baca? Kerana kita tahu ini adalah huruf jar. Huruf jar mesti baca dengan min. Walaupun tak ada baris tapi kita boleh baca. Ini kataan ni baca dengan baris apa? Masjid. Masjid. Kalau baca al-masjid itu belum sempurna lagi kita punya sebutan. Kena lengkapkan baris. Minal Al-Masjidul. Minal masjidul tak boleh. Minal Masjidil. mesti baca minal masjid. Ni. Sebab tu orang yang ngaji nahwu sharaf dia akan boleh baca perkataan Arab yang tak ada baris. Masya-Allah. Bahkan Al-Quran itu kalau ada huruf sahaja, semua huruf baris ada, titik adalah tak ada titik nak baca macam mana. Ada huruf sahaja tanpa baris, dia boleh baca. Contohnya. Contohnya. Kita bayang. Contoh. Dalam Quran sebut dalam Quran sebut. Ustaz tak payah baca lah, tuan-tuan nak. Cuba baca soal. Ku anfusakum wa ahlikum. Tak nampak sebelah sana Ustaz, sebelah kiri tak nampak. Tarik. Tak nampak. Ya. Tak nampak. Okey. Lagi. Tak nampak lagi habis. Lagi sikit lagi. Okey, nampak. Lagi sikit Lagi. lagi. Row tu tak nampak. Boleh cuba. Fu anfusakum wa ahlikum nara. Pandai. Siapa tu? Nama apa tu? Nama apa? Khutbah Ustaz. Nama siapa dia tu? Muhammad. Muhammad. Masya-Allah, ni mesti pandai ni. Pandai. Okey. Agak-agak boleh baca tu, boleh baca. Alhamdulillah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuba tengok tuan-tuan. Huruf saja, baris tak ada, tapi boleh baca. Okey, satu contoh lagi. Cuba baca ini pula. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masya-Allah, memang hebat. Khutbah Jumaat. Baik. Alhamdulillah, kalau setahap itulah ilmu dah ada, insya-Allah sangat mudah untuk memahami bahasa Arab. Ada soalan. Hukum insya-Allah boleh jadi guru, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Ini sebagai Ustaz nak tunjuk sebagai target kita nak sampai ke sini, tapi hari ini bukan nak belajar ini. Ini target kita nak sampai ke sini sehingga kita boleh baca ayat Quran yang tak ada baris dan makna pun kita akan boleh. Qu anfusakum ahlikum nar. Jangan peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu nar daripada api neraka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kamu tolong-menolong di atas kebajikan dan kebaikan, wa taqwa dan takwa. Maksudnya bila kita baca Quran, kita boleh faham.
Dengan asbab kita belajar nahwu sorof. Ini semua ni adalah dilengkapi dengan nahwu sorof. Ini ada perbahasannya. 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 Ini pun ada. Semua ada. Jadi benarnya yang kita nak kaji ni, kita nak kaji satu persatu sehinggalah kita boleh, orang kata apa, boleh baca Al-Quran dan kita boleh faham makna Al-Quran secara spontan. Ini yang kita belajar, Okey, ini target kita yang akan datang, tapi fokus Ustaz kat sini ya, yang tadi dulu. Ustaz Padang dulu. Okey. Okey, yang tadi tu min, bolehnya Ustaz apa ni, riba tolakkan balik. Min huruf jar atau huruf khafat, contohnya minas samai, daripada langit. Jadi as-samai itu adalah perkataan isim. Contoh yang kedua Ustaz tadi boleh ingatlah. Ustaz tadi minas masjid. Yang kedua tadi minas Masjidi. Minas samai. Minas samai dah selesai. Minas samai baca dengan i. Nampak tu? Minal masjidi. Minal masjid. Dan yang kedua minal Masjid. baca dengan di. Sebab ada Masjidi. apa maksud dia minal masjidi? Daripada masjid. Pada masjid. Pada masjid. Okey. Daripada masjid. Min ini huruf jar, bila ada min, perkataan ini adalah perkataan isim, baca dengan di. Contoh yang tiga contoh yang Ustaz bagi. Minal. Itu yang tuan-tuan kena hafal banyak perkataan isim tu supaya kita boleh buat ayat nanti. Kita boleh buat ayat. Minal apa? Minal baiti. Minal baiti. Maksud apa minal baiti? Daripada rumah. Di rumah. So tuan-tuan nak ingatlah, as-samai langit, masjidi mana masjid, baiti mana rumah, dan kata-kata ni tuan-tuan boleh senarailah dan boleh gabungkan dengan huruf jar ni supaya jadi contoh. Okay. Jadi dalam tajuk ni yang Ustaz nak fokus adalah ini adalah perkataan isim, baiti isim, masjidi isim, as-samai isim. Sebab ada huruf jar iaitu huruf min. Okey. Saya tu. Contoh huruf jar yang berikutnya. Mungkin hari ini kita tulis 2-3 contoh ya. Min ila. Ada tak perkataan ini dalam Quran? Ada. Ada kan? Mana Tuhan sebut? Tuhan sebut dalam surah tu? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dalam ayat tu ada min, ada ila. Saya ulang balik. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Dalam ayat yang Ustaz baca tu ada huruf jar, kan? Ada huruf jar. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di ila. Ila. Senanglah ila. Perkataan sama juga tadi, tak apalah. Sama pun tak apa. Ilal. Baca dengan jalan ilal. Ilal masjidi. Mesti baca di. Sebab ada ilal. Okey, cari perkataan ni. Cari perkataan. Dalam Quran tu ilal. Ilal. Tuan-tuan kena cari lah. Ilal ardi. Ilal ardi. Ke bumi. Mesti baca di. Ilal ardi. Okey, apa lagi? Ila wali. Satu contoh lagi. Apa lagi? Ila Dan baiti. perkataan sama juga. Boleh tak apa? Kalau yang lain cuba yang lain. Ilal baiti.
Nampaknya boleh kali contoh yang sama tu. Vocabulary kecil Ustaz. Ustaz. Ila apa kalau ajar Ustaz? Ila Ilal al-suq. suq ke pekan. Oh, nak pergi pekan tu. Ajar Rozi, vocabulary dia besar. Okey. Ila suqi. Kalau dia nak pergi ke pekan tu, anda berhenti dah. Ustaz, tanya Ustaz. Ila suqi. Dia tak tanya dah dia. Ustaz, nak tanya soalan boleh? Jangan ya. Ila suqi maknanya ke pekan. Okey, boleh. Boleh apalah. Apa tu? Apa tadi huruf jar? Huruf jar. Huruf jar ni bahasa Melayu dia kata sendi lah maknanya kan? Betul lah? Betul, kata sendi, kata sendi. Okey. Hmm. Terima kasih. Huruf jar atau huruf khafat. Jadi sekarang kita tengah duk bilang, duk senarai contoh-contoh huruf jar. Dia semua ada 9. Hari ni mungkin sempat 3 ke 4 ni lah. Okey. Bila ada ila, sini baca dengan mana yang mana? Di bawah. Pada bawah. Jadi ila sufi. Ila sufi. Kemudian tuan-tuan nak tengok alif lam apa tu dalam tajwid sebut ni alif lam syamsiah, alif lam qamariyah kan. Tak apalah itu dalam tajwid. Tapi yang penting alif lam ni adalah isim. As-suqi ni adalah isim sebab ada huruf jar. Baca dengan T. Okay, satu contoh lagi. Contoh belum bagi ni. Baru ajar Roziah bagi. Ilan nur. Ilan nuri. Betul? Ya. Ilan nur contoh dia. Dalam Quran sebut ilan nur. Ilan nuri. Ayat Quran. Quran itu ini kita buat ilan nur. Baca dengan apa? Ilan ilan nuri. Sebab ada huruf jar. Jadi ini adalah perkataan isim sebab ada ilah. Nur mana apa nur? Cahaya. Cahaya. Ilan nur mana kepada cahaya. Kan Allah sebut dalam Quran, Allah mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Yakhruju minaz zulumati ilan nur. Ayat Quran kan? Ya. Nampak dah boleh ayat Quran. Allah kata yakhruju minaz zulumati ilan nur. Allah Taala mengeluarkan kegelapan pergi kepada cahaya. Allah keluarkan kita daripada kegelapan pergi kepada cahaya, dapat nur. Ilan nur ni mana ke cahaya, mana kepada cahaya. Jadi dengan kita berkumpul ni, berkumpul sikit-sikit, kita punya makna perkataan, kenalan ni, itu yang menyebabkan kita boleh faham ayat Quran yang sepanjang-panjang tu. Kita boleh faham ayat Quran bila kita baca. Quran sebut dia. Jangan yang surah Yasin tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua tu syarat dengan nahwu surah tu. Kalau kita faham, insya-Allah kita boleh tahu makna dia. Al-yawma nakhtimu. Al-yawm tu isim. Pada hari tersebut. Kenapa Ustaz sebut pada hari tersebut? Sebab al-yawm tu dia telah jadi perkataan khas sebab ada alif lam. Guna perkataan yang ditentukan. Al-yawma nakhtimu, pada hari tersebut, iaitu hari apa? Hari mahsyar. Nakhtimu ala kami, sebab ada nun. Nakhtimu, kami kunci. Al-yawma nakhtimu ala, kami kunci ala afwahihim, ala di atas mulut-mulut mereka, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami bertuturkan tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami persaksikan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang telah mereka telah usahakan di dunia dahulu. Allah. So maknanya bila kita mengaji sikit-sikit ni kita boleh makna ayat Quran yang panjang-panjang tu. Okey, yang tu tak apa tinggi ni. Kita yang bawah tu. Okey, selesai contoh bila. Semua dah tulis ni, kita tulis kan? Dah tulis. Dah. Alhamdulillah. Dalam syarat tu
Al-ilmu qayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu tu seperti mana ibarat macam binatang puas. Tulisan itu sebagai pengikat, sebagai tali pengikat. Maksudnya ilmu yang kita dengar, kita belajar, kalau tak diikat, tak ditulis, jawab dia apa? Melayang. Dia melayang, dia hilang. Sebab ilmu tu ibarat macam binatang puas. Bila dapat, dia kena tambah, kena ikat. Kemudian kejar lagi, buru lagi, dapat, tambah ikat. Kejar lagi, buru lagi, dapat, tambah, ikat. Orang kena tambah, ikat kejap-kejap. Sebab nak cari lagi. Bila kumpul banyak-banyak, barulah dapat ilmu. Kalau orang cari ilmu, dia tak tambah, tak ikat. Dia cari rajin, ngaji rajin, tapi tak ada buku nota. Dia dengar. Jawab dia apa? Tak lekat lah. Tak lekat, dia hilang. Macam tu orang guru pun dapat, dia letak lagi pokok. Dia kata untuk dia diam lah, nanti nak cari lagi, tunggu sini. Jawab dia dapat macam dah hilang lah. Tentu dapat. Okey. Tulisan itu sebagai pengikat. Kemudian buat harap sebut lagi. Al-Huffaz hujjatun ala man lam yahfaz. Al-Huffaz hujjatun ala man lam yahfaz. Maksudnya orang yang hafaz, orang yang hafal, dia menjadi hujjah kepada orang yang tidak hafal. Maksudnya orang yang mengaji nahwu sorong ni, kalau dia hafal, tak ada tali isim, dia ingat. Dia tak terima nota, dia ingat. Sebab nota ni dalam buku catatan dia. Dia ingat, dia terus ingat dalam fikiran dia. Oh, isim ni nak kena dia ada alif lam. Nak kena dia ada tanwin. Nak kena dia ada huruf jar. Dia ingat tanpa melihat nota. Maknanya orang itu dia menjadi hujah, menjadi orang yang boleh berhujah terhadap orang yang tidak hafal. Maksudnya orang yang hafal ni hebat. Al-Huffaz hujjatun ala man lam yahfaz. Orang yang menghafaz, yang ingat nota-nota tu di fikiran dia, di dalam dada dia, ada orang yang menjadi hujah kepada orang yang tidak hafal. Tapi kalau tanya dia berapa tanda isim, nanti lu nak tengok nota. Itu belum kemas lagi, belum kemas. So kita kena hafal lah, insya-Allah. Okey, tanda isim yang berikutnya. Huruf jar tu min, ila, an. Ada dalam Quran, an. An, contohnya pada an. Cuba tengok muka surat kedua, ada tak an? Contoh yang kedua. Muka surat yang kedua, ada perkataan an. Tentang atau mengenai. Ada tak an? Contoh dalam Quran yang ada huruf kata sendiri dengan an. Apa contohnya? Muka surat kedua tak ada. Ada muka surat kedua. Kalau sebut contoh-contoh lain tak apa, contoh di luar Quran boleh juga. Kalau sebut ingat. Anil mungkar. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada muka surat lain kan? Dalam Quran sebut anil Mungkar. terima kasih. Tak nampak nama siapa yang sebut. Tak apalah. Anil. Anil bersama dengan alif lam, anil. Munkari. Baca dengan ri. Sebab adaan. Semua huruf jar yang Ustaz bilang ni, semuanya peranan dia ialah dia mesti mengkasrahkan kalimah isim, baca dengan ri. Anil masjidi, anil madrasati, anil munkari. Dia ni sebagainya ni. Apa maksud anil munkari? Daripada perkara Mungkar. Perkara yang kecil. Ustaz, yang daripada hadis-hadis tu an Abu Hurairah, Ustaz. Okey, yang tu tinggi ni. Okey, tak apa saya sebut. Okey, kalau hadis, kenapa dia tak berubah? An Abu semua ni. Yang ni dia bagi kataan-kataan yang ya kalau guru Ustaz dia kata kataan tebal, maksudnya dia tak berubah walaupun masuk apa pun tak berubah. An Abu, an Abi kan, an Abi. Kan? Ini dia bagi kataan yang tak berubah. Dia tak berubah. Dia tak kisah masuk an ke masuk apa ke, dia tetap macam itu. Tak apa, itu bab tinggi. Tapi yang kita tak baca ni, bila ada an, baca dengan balik bawah. Kita
kita ambil yang berubah ni. Yang tak berubah ni tajuk lain. Tajuk lain kan? Memang huruf jar, tapi kenapa tak berubah jadi an abawi? Tak, dia kena macam an abu. An abi. Ustaz, kalau anha boleh tak anha? Itu pun masuk dalam tajuk juga ni. Oh, okey. Tak apa, bagus. Ni dia panggil dia kebal. Kataan kebal ni dia tak berubah. Okey. Sebab dia domain dia tak boleh macam anhi. Dia kena tetap begitu. Masuklah apa pun depannya dia tetap ha. Okey. Terima kasih. Sebab dia bagi isim domain. Okey. Domain dia tetap pada ha. Ini sebenarnya gabungan antara an dengan ha. Diringkaskan jadi an ha. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey. Asal dia begini. Asal dia begini tapi dia sambung jadi begini. Anha. Dia tak berubah. Okey, selesai tu. Yang ni semua ni tajuk yang akan datang dia tinggi sikit. Okey, Ali Munkari contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, sekarang dah 8.55, pukul 9 kita berhenti ya, boleh? Lama-lama sangat tak boleh, dia kena sekejap-sekejap yang lagi pening je. Okey, contoh yang kedua. Ani. Carilah di muka surat mana pun tak apa. Dalam Quran banyak tu. An-nafsi. An-nafsi. Bagus. Ini cikgu ni? Ya, saya. Masya-Allah. Okey, kita semua bincang. Okey. An-nafsi. An-nafsi. Apa maksud an-nafsi? Daripada Orang lain. an-nafsi kan daripada diri. An-nafsi daripada diri. Baca dengan sin sebab ada an yang huruf jar. Jadi huruf jar ni adalah salah satu daripada tanda isim. Dia panggil kata sendi, yang malah kata ni kata sendi. Dia ada di ayat-ayat Al-Quran yang panjang ni. Jadi pada ayat Al-Quran yang panjang ni ada isim dan ada fi'il yang kita akan belajar nanti. Apa ada fi'il, pecahan dia semua kita akan belajar. Dan pada ayat yang panjang tu ada sendi-sendi ni, iaitu huruf-huruf ni. Contoh tak tadi ya. Tak boleh yang Quran. Wallahu Okey, siapa tadi yang baca tadi? Cuba baca baris. Baca. Wallahu Cuba Ustaz. Cuba. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Masya-Allah, hebat. Ustaz seronok orang kalau orang boleh baca Arab tanpa baris ni. Maknanya memang lepas ni kena jadi guru lah, insya-Allah. Okey. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Kita dekat ayat ni ada tak huruf? Ada tak sendi? Ada apa? Huruf sendi di huruf jar ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Wa tu bukan huruf jar ke? Wa ni dia huruf lain. Amma taf'alun tu. Yang Ustaz tanya yang Ustaz tanya ni huruf jar memang tak ada, tapi huruf ni ada. Okey, tak apa. Okey. Huruf jar tak ada, tapi yang ada huruf lain. Ada huruf istinaf, ada huruf atof. Ada ni tinggi dapat tinggi. Ustaz nak cerita bahawa dalam ayat Quran ni tersusun perkataan isim, ada perkataan fi'il dan ada huruf iaitu sendi.
Cuma dalam ayat ni Ustaz tulis tak ada huruf-huruf tidak tak apa. Okey, ni dia panggil huruf. Tak apa, tulis huruf. Yang ni dia panggil isim. Ini ada berapa perkataan ni? Saya nak tanya. Dua. Kalau ni dipanggil fi'il. Ni yang kita belajar nanti. Fi'il. Khalaqa. Qom ni dia panggil apa? Domir. Domir. Domir dia panggil isim. Ini pun isim. Masya-Allah. Bagi tahap tu. Qom ni isim tapi isim domir. Yang kita belum belajar lagi. Tak apa. Ustaz tunjuk dulu. Waw ni dia panggil huruf. Ini pun dia panggil sendi. Cuma dia bukan huruf jar, dia huruf lain. Dia panggil huruf apa? Tulis huruf. Ma ni pun panggil ma huruf juga, huruf. Kita masuk huruf. Yaf'alun ini dipanggil fi'il. Wa dengan nun ni dipanggil huruf. Dia berkaitan dengan jamak. Kalau jamak tu tak ada bagi perkataan taf'alun. Tak apa, yang penting taf'alun ni adalah fi'il. Jadi pada ayat yang sependek ini, pada dia ada huruf, ada isim, ada fi'il, ada isim dhamir, ada fi'il yang fi'il jamak. Masya-Allah. Itu. Jadi itulah yang perlu kita kaji ya. Dalam bahasa Arab kita kena kaji sehingga kita boleh tahu ayat Quran dan kita boleh tahu kedudukan isim fi'il huruf tu dan akhirnya kita boleh tahu makna. Siapa boleh tahu makna ni? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Siapa tahu maknanya? Ustaz ada dengar suara muslimin pula? Ada ke tak ada ni? Sekarang berapa orang yang ikuti ajar Roziah? 52. 52? Ya. Ramai tu. Masya-Allah. Terima kasihlah banyak-banyak semua yang mengikuti. Ustaz syukur banyak-banyak kerana kita sama-sama nak berkongsi ilmu, nak memahami Al-Quran. InsyaAllah. Okey, soalan Ustaz. Cuba terjemah ayat Quran tu. Wallah. Dan Wallah. khalaqakum menjadikan kamu. Wa ma taf'alun Dan tidak. Taf'alun. Dan tidak. Wa ma tu bukan maka. Wa ma dia ma ni sebenarnya dia makna dia mengikut kena ayat tu. Apa perbahasan ayat tu, apa fokus ayat tu, dia bergantung makna pada ayat tu. Di sini dia tak boleh letak makna dan tidak. Dia kena letak apakah dan apa-apa sesuatu. Tu. Dan apa-apa sesuatu taf'alun yang kamu lakukan. Okey, terjemah balik Dawan. Dan Allah menjadikan kamu dan dari sesuatu yang Ustaz. Apa-apa sesuatu yang kamu Apa-apa sesuatu yang jadikan. Yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan. Okey. Ustaz ulang balik. Sekarang ni kefahaman penghayatan kita belum fokus lagi. Kita baru transit makna. Wallahu dan Allah SWT khalaqakum mencipta kamu wa ma taf'alun dan apa-apa sesuatu yang kamu lakukan. Okey, sekarang kita pergi kepada kefahaman. Allah kata Allah menciptakan kamu. Diri kita semua ni dan semua makhluk ni Allah Taala cipta. Wa ma taf'alun apa-apa yang kamu lakukan. Maksudnya yang kita duk cakap ni, yang kita duk tengok, yang kita duk tulis, yang kita duk fikir, itu semua adalah dengan izin Allah. Izin Allah. Bukan kita yang buat. Daripada situlah timbul keinsafan pada Quran tu. Bila kita baca wallahu khalaqakum wa ma taf'alun dan Allah SWT mencipta kamu dan apa-apa yang kamu lakukan Allah. Jadi kalau sesuatu yang baik yang kita buat, kita bersyukur pada Allah sebab Allah Taala tentukan kita buat yang baik. Kalau sesuatu yang buruk kita buat, Allahu Akbar, kita minta berlindung sebab waktu itu Allah sedang menghina kita, sedang meletakkan kita satu tempat yang sangat
Ustaz termic. Off mic. Bila? Boleh dengar sekarang? Tak, ya sekarang dah dengar. Tadi ada orang call masuk, Ustaz tak jawab. Tapi tak boleh. Oh, okey, minta maaf Ustaz. Okey. First tadi Ustaz tulis surah apa? Siapa ingat? Yang Ustaz padam tu. Al-As. Ustaz uji tengok nasib baik boleh ingat. Okey. Surah Al-As. Surah Al-As. Okey. Pada surah tersebut lengkap dengan isim, lengkap dengan fi'il, lengkap dengan huruf. Okey, wal asr. Wow tu kita belum belajar lagi. Wow tu tanda isim. Dia panggil huruf qasam. Tapi tak apa Ustaz sebut dulu. Tuan-tuan nak tulis, tak nak tulis pun nanti dulu tak apa. Bila ada huruf qasam, dia salah satu tanda isim. Jadi selepas itu adalah isim. Al-asri makna apa? Masa. Demi masa. Masa ni dia bukan benda, bukan sesuatu yang kita boleh tunjuk. Dia sebagai satu benda yang kita faham je. Demi masa. Jadi asri pun dia panggil isim sebab dia ada alif lam dan dia ada tanda yang kita baru belajar Ustaz sebut iaitu huruf qasam. Wa tu huruf apa? Kosong, huruf kosong. Qasam. Qaf sin mim qasam. Sama. Nanti sesi akan datang Ustaz akan tulis semua tu. Cuma hari ni Ustaz sebut je. Qasam adalah huruf qasam adalah tanda isim. Bila ada huruf qasam itu adalah kataan itu adalah isim. Contoh Allah sebut wal asri wad duha wasyams wal laili wal fajri wattin. Apa lagi? Apa lagi ada wow? Ustaz sebut habis dah. Tuan-tuan sebut satu. Zaitun. Wallahi Zaitun. Wal fajr. Wal fajri. Apa? Wal fajri. Walayalin ashr. Walain ada 10 hari. Okey. Lagi yang ada waw. Watin. Watin demi watin. Lagi? Semua Ustaz sebut kan? Wallah Ustaz, wallah. Wadduha. Wadduha demi waktu duha. Lagi waw tadi Ustaz. Wal fajri boleh Ustaz? Wal fajri. Boleh wal fajri demi waktu fajar. Okey. Sebenarnya yang tu Ustaz nak belajar sesi akan datang. Cuma kita tersebut jadi kita pun dah cari contoh. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu dengan menggunakan huruf qasam, artinya perkataan itu sesuatu itu penting dan perlu kita bagi perhatian. Wadduha demi waktu duha. Waktu duha ni, waktu duha. Wal fajri demi waktu fajar, penting untuk kita ada pengisian waktu fajar dan sebagainya, penting. Itulah kefahaman penghayatan yang perlu ada pada Quran, iaitu bila Allah bersumpah dengan huruf sumpah maknanya sesuatu itu penting dan perlu kita bagi perhatian. Perlu bagi penghayatan pada perkara tersebut. Okey. Wal asri innal insa. Inna itu dipanggil taukid. Panggil apa? Taukid. Taukid ni mana penegasan. Kalau tuan-tuan ingat balik ayat Quran tadi tu, wal asri innal insan, inna tu dia panggil penegasan, dia taukid. Ni semua sesi yang ke 42 43 nanti tapi Ustaz dah sebut dah. Inna dia panggil taukid, sesungguhnya. Innal insana, kena baca na sebab inna tu dia kena membariskan perkataan fathah selepas dia. Innal insan lafi khusr, di dalam kerugian. Di dalam ayat itu ada taukid, ada isim dan ada jar wa majrur. Lafi khusri mana? Dia panggil jar wa majrur. Illa allazi, illa tu dia panggil disebut sebagai istisna. Apa dia perkataannya? Istisna. Jangan senak perut sudah. Dia kata mengaji hari ni memang senak betul lah kan. Ustaz ajar macam-macam sampai pening. Okay. Illa dia panggil istisna. Sebut sekali. Istisna. Istisna. Memang senang apa ni? Ustaz tulis Ustaz, kalau tidak Istisna. Istisna. Tak cukup sejam ni Ustaz. Seronok. 2 jam ya.
Tak seronoklah Ustaz, tak nak berhenti. Esoklah kita sambung pula kan, tidak nanti kita. Ya, kita tengok. Ini perkataan istisna. Jadi maknanya istisna ni mana pengecualian. Dan hinggalah akhir ayat tu Allah kata melainkan orang yang beriman dan orang beramal soleh dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran, orang berpesan dengan kebenaran dan orang berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu. Jadi yang kita tangguh hari ini adalah tentang contoh-contoh huruf jar belum selesai lagi, semua ada 9. Baru tulis min, ila, an. Sampai kat situ baru 3. Ada lagi banyak lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan buat satu soalan je. Saya ada soalan. Satu soalan last. Ini min maknanya daripada Okey. minas sama'i. Berarti an pun an nafsi itu daripada kiri. So min An dengan nafsi an daripada diri. Okey. minas sama'i pun daripada langit. So Daripada langit je. min dengan an ni sama makna ke? Dia bergantung pada ayat. Kita tengok kesesuaian makna itu. Walaupun perkataan berbeza tapi makna dia sesuai, letak mana daripada tak kisah, tak ada masalah. Okey. Masih Ustaz. Ambil sama. Okey, cara itulah untuk Ustaz kalian terang pada kali ni. Dia mudah-mudahan kita boleh faham lah insya-Allah kan. Okey, dan Ustaz serah balik kepada kita punya host dan insya-Allah. Silakan. Besok Assalamualaikum, insya-Allah besok kita start pukul 8 pagi balik semula ya. InsyaAllah kita buat hujung hari Sabtu Ahad pukul 8 sampai pukul 9 lah. InsyaAllah. Jadi besok saya rasa pagi-pagi besok mungkin kita panggil seorang untuk recap lah, boleh tak? Sebelum kita start, just somebody to recap ke yang kita belajar hari ini. Maybe it's better learning lah. Boleh Boleh. Siapa nak recap besok Ajar Hawa boleh? Recap pagi besok boleh? Tak ingat semua. Ajar Siti Hawa boleh InsyaAllah recap besok? saya recap besok. Siapa? Volunteer lah. Hawa. Ajar Siti Hawa. Ya? Ajar Siti Hawa recap besok. Siti tak ada, Hawa saja. Hawa, okey. Saya recap sebab saya ada tulis. Dia ada dua orang tu aja, Siti Hawa dengan Hawa Saleh. Dia ada dua. Oh ya ke? Okey. Okey. Saya dari ada Melaka tulis ni. recap Kita kali-kali lah recap yang boleh InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, at least better learning lah macam tu. Ya? Okey, insyaAllah. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tutupan doa bagi 5 minit. Ustaz, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ke depan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa taqim. Allah kami ya Allah, terangkan hati kami ya Allah, bukakan jalan kemudahan pada kami ya Allah untuk bahasa Arab ya Allah, bahasa Al-Quran ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah agar kami faham Al-Quran ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tangkap gambar kejap. Terima kasih semua insya-Allah. Kejap nak tangkap gambar je. Ustaz dah pergi. Betul. Silakan Jarzi. Okey. Lagi satu, lagi sekali. Nak tangkap gambar Ustaz tadi. Kejap. Oh, tangkap gambar. Okey. Kita first day kan, kita tangkap gambar dulu. Gambar ramai Satu, dua, tiga. Lagi satu, satu, dua, tiga. Okay, thank you. Baik, thank you. Terima kasih. Thank you Rosie for arranging this. Thank you very much. Okay, baik. Terima kasih Ustaz.
Baik, sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.